tanggungjawab keluar mengundi. Kita nak bersama dengan tamu kita, Aziz. Profesor Dr. Muhammad Fuad Mat Jali, Profesor Kehormat Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Wow, Prof mengundi di Bangi. Ya, mana baru Bangi. So tak adalah balik-balik kampung, Prof. Tak ada. Tapi tanggungjawab mengundi. Yes. Kita nak cerita daripada dulu, daripada awal lagi. Ini ada 15 kali dah pilihan raya umum ni diadakan. Jadi untuk kali ini tanggungjawabnya lagi besar disebabkan ada satu trend baru, satu rules baru, umur 18 tahun dah boleh pergi mengundi. Yes. Anak-anak muda yang mungkin tak pernah mengundi, tak tahu pun dia punya cara mengundi tu. Jadi macam mana, Prof, tanggungjawab mengundi untuk PRU ke-15 ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengetahuan semua, saya dah 14 kali saya mengundi. Alhamdulillah, Prof. 14 ke 13 ya. Ini menunjukkan bahawa tanggungjawab mengundi itu ialah kita mesti sematkan di dalam hati kita. Ya. Sebab kalau mungkin kita lihat pada negara lain ya, sebelum kita masuk situ. Di dunia ada 22 negara yang mewajibkan rakyat mengundi. Tapi 11 yang praktikkan, kalau tidak turun mengundi, dia akan diambil tindakan undang-undang. Ini salah satunya neighbor kita, Singapura dan Korea Utara dan Argentina. Jadi sinilah macam mana kita sebagai satu negara demokrasi berperlembagaan, rakyat diberi hak, diberi hak untuk memilih kerajaan. Jadi saya rasa inilah masanya kita kena merasakan bahawa kita sebagai rakyat Malaysia, kita bertanggungjawab bahawa setiap 5 tahun sekali, apa salahnya? Kalau sebab apa? Kerana setiap proses ia turun mengundi itu, ia mencorakkan negara. Apa yang kita nak sebenarnya anak muda, macam kita kata tadi adalah 18 tahun. Kalau dulu 18 tahun ni dia terpaksa mendaftar dulu, lepas tu turun mengundi. Sekarang ni dia telah didaftarkan secara otomatik. Apa lagi? Apa tanya? Tepuk data sini. Okay? Kalau misalkan anak muda kata saya nak perjuangan saya, kalau kita dalam kajian kita pun mereka nakkan bahawa anak muda didengar, ekonomi mereka didengar, macam mana kehidupan harian mereka. Jadi inilah masanya mereka turun padang. Tanggungjawab itu amatlah diperlukan sebagai kita bernegara demokrasi ini. Hak kita. Faham? Saya rasa jangan kita macam tadi kita fikir-fikir tunggu dululah dalam hotel tidur ke. Hendaknya kalau besok hujan pula tengah hari, pagi-pagi hujan, Lena lupa. Jadi saya rasa pada sekarang ni kita sudah niat dalam hati kita, esok 19 bulan saya akan turun. Besoklah. Betul. Akan turun mengundi seawal mungkin. Saya rasa ini tanggungjawab kita sebagai Malaysia. Jangan kita sembang-sembang saya nak mencorakkan negara, tapi kita kena mencorakkan negara kita sendiri. Oleh itu kita kena turun besok. Turun. Okey. Mengundi. Prof antara boleh dikatakan berada di UKM, maknanya yang dekat dengan yang mahasiswa-mahasiswi yang berusia pengundi muda ni lah. Jadi melihat bagaimana PRU ke-15 ini, bukan kata pengundi muda je, Prof. Kan kita sendiri pun kadang-kadang kata, awak mengundi mana kawasan tu, lokaliti tu. Tapi sampai hari ini masih ada tak tahu nak mengundi siapa sebab tak kenal. Bagi pendapat Prof, di mana punca silapnya sampai rakyat sendiri kan tak tahu nak buat pilihan sebab alasannya adalah saya pun tak kenal siapa dia. Saya pun tak tahu macam mana, tapi kita tahu tu tanggungjawab kita nak mengundi tu. Cumanya bagaimana Prof melihat situasi sebegitu? Tapi kalau di kampus contohnya, di kampus ni tidak ada masalah. Di kampus ni memang tidak ada masalah. Kita lihat bahawa cakna ataupun literasi politik mereka itu agak tinggi. Tapi perbezaannya sekarang ni macam mana, setakat mana dia mengenali. Dia menyurusi atau melihat bahawa ini demokrasi, ini pilihan raya, parti mana yang saya nak undi dan apa isu-isu nak dibawa itu, mungkin ini cakna mereka tidak ada. Mungkin mereka sibuk dengan mungkin dengan pelajaran mereka ataupun dengan WhatsApp dia, dengan game dia. Jadi kadang-kadang mereka tak kisah tahu. Kalau kita tanya, tapi kalau kita tanya, baru ini kita tanya dalam kajian kita tanya adakah kesedaran tu ada? Dia kata memang dia sedar. Betul. Dia sedar mengundi dan membawa 80-50 tahun mengatakan yes, saya akan turun mengundi. Dia kata. Tapi kalau kita nak melihat bahawa apa pilihan parti itu mungkin blur lagi. Sebab mereka orang baru, contoh kalau lama dia ada sistem, ataupun ini sebab orang kata mereka kaitkan dengan identifikasi parti. Maksudnya dia akan mengundi apa diundi diwarisi oleh ibu bapa mereka.
Itu yang paling senang lah. Mereka mengatakan, betul. Yes, ikut aja mak bapak kita mengundi. Tapi adakah itu betul? Ya? Sebab dengan masyarakat madani sekarang, dengan masyarakat yang canggih itu, mungkin mereka tidak sealuan dengan ibu bapa mereka. Kalau saya, anak saya. Mungkin anak saya tak tahu apa. Rahsia lah. Rahsia. Tetapi inilah yang kita kata dilema antara anak muda ini yang kita patut. Mungkin saya rasa melihatkan undi 18 tahun ini mungkin dia tidak ada masa nak berdiskusi bersama mereka sebab kita masa tersingkat sangat. Mungkin kita melihat next year PRU 16 tu mungkin kita lihat macam mana jajaran mereka ini pemikiran mereka lebih matang kerana mereka telah melalui melalui atau merasai mungkin contoh-contoh pada kawan-kawan mereka 18 tahun okey saya dah begini jadi dia tahu saudara baru dan siapa yang nak pilih dan parti mana dan apa mereka nak sebenarnya dalam pilihan raya ini. Jadi ini literasi politik ni yang kita perlu hidangkan kepada mereka di institusi pengajian dan juga di peringkat sekolah pun. Itu kalau yang nak turun mengundi, Prof. Tapi ada juga orang yang kata, alah saya tak minat sangat politik ni. Saya tak sukalah. Kan? Ini bila bercakap pasal politik je saya nak cuba elak. Dia tak tahu yang pilihan raya ni bukan setakat politik. Kan? Dia kena memilih orang yang nak menerajui negara. Jadi macam mana pula dengan orang yang memang tak ambil tahu sebenarnya? Dia sekarang dia ada satu konsep apolitical tu. Dia tak kisah apa nak jadi pada negara-negara lah. Aitan Angundi kata satu undi apa berkesan? Pada ingat slogan dulu, satu undi ini tidak akan mengubah kerajaan. Pandangan mereka. Tapi sebenarnya undi you itu penting. Satu. Sebab kita sistem PERS dan sistem kita ni kalau satu undi pun kita boleh menang dan satu undi pun juga boleh menjadikan kita sebagai Perdana Menteri. Lebih. Jadi inilah yang kita lihat bahawa kepahamanan ataupun tanggungjawab ini yang kita nak gubal. Macam mana kita nak memastikan kalau dah tuan-tuan dan perempuan didaftarkan juga masih tak mau turun mengundi itu memang satu bermasalah. Sebab apa inilah masa saudara akan memilih calon yang baik, pemerintah negara yang baik pada menterinya, menteri-menterinya dengan wakil rakyat tempat kita. Inilah masa terbaik dan gunakanlah hak itu. Jadi kalau konsep kata malahlah satu ni saya tak mengundi pun tak apa sama. Jangan orang menetapkan apa yang nak. Kita mesti kalau kita merasakan kita nakkan parti politik ini naik, you sendiri yang undi. Jangan mengharapkan pada you. You undi lah, tunggulah apa ikut you. Tak boleh. Tengah beratur tanya orang depan. Tanya depan. Nak undi apa? Nampak sangat. Saya pada situ you kena make up your mind. Mana malam tidur malam ni kan, relax dah. Tengok macam kalau tengok kempen di Britain masa Jokowi anak muda ni ditunjukkan dalam satu video tu. Dia bangun pagi, nak undi lah dia kata dalam video. Very touching. Lepas tu buka-buka tangan, apa saya nak undi? Tapi dia punya propaganda tu, dia buka tangan dia tu, tangan dia nak undi tu, tengok ada lambang parti dah dekat sini. Macam itu dia punya petanda lah. Dia punya video, dia punya promosi tu. Jadi ini yang di barat pun macam itu. Budak-budak muda kadang malahan kalau dia tidak wajib jadi mereka ni malah lama nak pergi undi, mak pergilah. Apa undi saya ikut aja. Tak boleh sekarang ni Jangan kita bising-bising kat luar tapi sebenarnya kita tidak mengadakan tanggungjawab kita. Itu saya rasa satu persepsi, satu pandang yang salah. Sebagai rakyat Malaysia, you bertanggungjawab. Esok bila lepas nak 20 bulan dapat kerajaan baru. Adakah you berpartisipasi juga menyokong dia ataupun you juga mengundi pada pihak 15? Adakah kita menjadi sebahagian daripada itu? Kita mainkan peranan. Itu yang kita nak. Jangan kita duduk, lepas itu kita bising-bising. Apalah ni? Tapi dia tak pergi mengundi. Jadi saya rasa sikap ini tuan-tuan dan puan turunlah Sebab kalau dalam kajian kita 80 hingga 90% tu akan turun mengundi, mungkin 16% tu mungkin dia tak tahu nak jawab lagi. Saya rasa kalau benda ni turun, dia lebih kurang macam PRU 14 dulu. 84-85% turun mengundi. Dan kita harapkan cuaca elok, tidak hujan. Betul. InsyaAllah saya rasa. Sama-sama. Doakan. InsyaAllah. Prof, Prof sendiri pun secara individu, personalnya, pengalaman kata 14 hingga 13 kali mengundi. Kali ini PRU ke-15. Pastinya Prof, bagaimana melihat debarannya? Sebab kalau lihatkan rakyat, ada banyak perkara yang boleh disandarkan untuk membuat pilihan mereka. Apatah lagi kita sama-sama dulu telah melalui satu fasa hitam PKP-nya, kan? Rakyat melarat dan sebagainya, harga turun naik tak menentu dan sebagainya. Kali ini, Prof, apa yang Prof boleh katakan berkenaan dengan PRU ke-15 ini? Debaran yang dinanti dan
konfliknya. Ya, ini PRU15 ini memang satu debaran ya, sebab kita telah dibangkitkan daripada COVID-19 dan juga macam-macam isu ya, isu pasal pekerjaan, ekonomi, pendapatan harian ini. Jadi mereka mengharapkan kali ini kalau mereka nak membangunkan ataupun mereka mengharapkan satu kerajaan yang boleh membela mereka terus ya. Sekarang ni macam dia orang baru kebah demam lah ya. Beberapa tahun dengan berbagai masalah relax. Sebenarnya dalam kajian kita dulu memang mereka ni kalau boleh dia nak relax dulu. Dia tak mau cepat sangat pilihan raya. Tetapi oleh kerana diadakan juga pada ini, jadi mereka kata okey, that's okay. Tapi kali ini kita nak memastikan pilihan kita itu apa yang kita nak, apa manifesto yang diberikan oleh setiap parti itu ditunaikan. Apa namanya pekerjaan, kemiskinan dia yang kalau kita tengok pekerjaan anak muda kan, tengok yang kalau kita tengok pergi ke kampung-kampung ya, kesian kita tengok macam mana hidup mereka itu dengan family dia ya. Jadi inilah kalau misalnya kata kita merasakan bahawa ini satu pilihan raya yang akan mengubah dan mereka kata okey, buat pilihan awal kita nak mengubah, kita nak mendapatkan satu mandat yang kuat, satu kerajaan yang kuat yang tidak macam dulu ya, yang 3 Perdana Menteri berlaku. Jadi kali ini mereka mengharapkan selepas bangkitnya daripada COVID ini, mereka mengharapkan satu kerajaan yang mantap, yang kukuh, yang boleh membangunkan terus negara ini. Ya, mereka mengharapkan itu sangat. Ya, dan kita nak sangat ya, ataupun mereka nak merasakan bahawa suasana hidup seharian tu normal macam biasa ya. Pergi kerja, anak pun tak masalah. Ya, jadi saya rasa kalau kita ratapan mereka ini cukup main sedih ya, kalau kita pergi kampung-kampung ya. Pergi tempat kampung saya sebab bernam semua besar tu pun macam tu. Kalau pergi kampung-kampung sian tengok ya. Yang orang bekerja pertanian semua ni. Macam kita duduk sini okeylah kita melihat, tetapi inilah yang nak diselami oleh wakil-wakil rakyat itu, nak memastikan kalau mereka diangkat sebagai wakil rakyat, diangkat sebagai menteri, inilah tanggungjawab besar. Kalau kita telah menunaikan tanggungjawab kita memberi kerajaan, dan kerajaan bertanggungjawab menunaikan apa juga manifesto yang ditulis dalam parti-parti mereka. Ini kita harapkan. Kita jangan bagi mereka kerisauan lagi kalau mereka kata sama aja, tidak boleh. Kali ini kita pastikan perubahan berlaku selepas pasca pandemik ini. Pelaksanaan manifesto, pelaksanaan itu. Ya, bila dah janji kan, kita kenalah pastikan janji-janji yang diberikan tu kita tepati. Ya, dan macam yang Prof cakapkan tadi, pemimpin harus melihat kepada semua golongan, bukan satu golongan saja. Di kampung pun ramai sebenarnya yang terjejas apa semua. Jadi tanggungjawab keluar mengundi adalah tanggungjawab kita. Prof telah pun memberikan nasihat. Tadi itu antara nasihat-nasihat daripada orang kata otai mengundi. 13 ke 14 kali Prof pergi mengundi. Betul. Alah, Prof kira 14 je lah. Okey, terima kasih banyak-banyak Prof di atas perkongsian ini. Selamat mengundi juga Prof esok. Okey, sama-sama. InsyaAllah. Okey, jadi kita nak ceritakan kepada anda persediaan sebelum kita pilihan raya ni, kita tunjukkan kepada anda lah apa yang anda perlu lakukan sebelum hari mengundi. Anda kena kenali calon, macam Yeri cakap tadi, kena kenal siapa calon di kawasan anda. Lepas tu sedikitlah latar belakang pencapaian dan juga isu ataupun manifesto yang diutarakan. Tanya apa yang kita nak ni. Jadi adakah terkandung dalam manifesto mereka? Lepas tu buat pilihan berdasarkan fakta dan undi calon yang mempertahankan isu yang anda anggap penting. Jadi ini dia daftar pemilih, pusat mengundi, saluran mengundi. Kena tahu kat mana ya. Semak kita punya kat mana. Jangan salah pergi lokasi dek. Pergi sekolah sini salah. Ini cara-caranya. Tekan je, ikut je apa yang kita nak tekan ni. Ni siapa yang tekan ni? Jadi semak calon. Lepas tu tunjuk sekali macam mana kita nak tengok daftar pemilih. Okey, jangan lupa untuk bawa dokumen penting ni, kad pengenalan, pasport atau lesen memandu, dokumen pengenalan sementara, juga resit. Kalau kad pengenalan hilang tu bawa resit dia. Bawa laporan polis tu sekali jugalah. Kad pengenalan kita sangat-sangat penting. Jadi cek IC anda sekarang. Ada ke tak ada? Ada. Kalau ada, alhamdulillah, simpan elok-elok. Jadi Prof, terima kasih banyak-banyak Prof sama-sama di atas kesediaan bersama dengan kami hari ini. Semoga kita dapat tingkatkan peratusan yang keluar mengundi. InsyaAllah. Moga dipermudahkan segalanya.